Halo pelajar semua. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Melayu, subjek bahasa Melayu, mendengar rendah 2, iaitu bahagian C, pemindahan maklumat, rumusan PT3. Baiklah pelajar, sebelum kita mulakan pelajaran kita, cikgu akan berikan beberapa ciri-ciri pemindahan maklumat rumusan 3. Okey, dari segi markah, okey, dan juga jumlah patah perkataan. Okey, bagi bahagian pemindahan maklumat bahagian C, markah yang diperuntukkan ialah 15 markah. 10 markah diberikan untuk isi penting, 5 markah untuk markah bahasa. Okey. Dan rumusan PT3 ini adalah rumusan berbentuk karangan pendek, karangan yang agak pendek, iaitu pelajar perlu menulis tidak lebih daripada 100 patah perkataan. Jika lebih, markah akan kurang. Okey, dan perkataan yang ataupun ayat yang kamu tulis itu tidak akan diambil kira. Okey, boleh faham? Jadi mari kita lihat perenggan pertama. Dalam perenggan pertama, sebelum itu kelas, okey, cikgu ingin memberitahu kepada pelajar bahawa bagi rumusan ada 3 perenggan. Faham? 3 perenggan. Bukan 1, bukan 2. Adalah semuanya berjumlah 3 perenggan. Pelajar harus menulis 3 perenggan. Okey. Mari kita lihat perenggan pertama. Dalam perenggan pertama ini adalah pendahuluan. Okey. Murid perlu menulis 1 ayat sahaja. 1 ayat sahaja. Markah yang diberi untuk pendahuluan, markah yang diperuntukkan untuk pendahuluan ialah 2 markah. Faham? Murid perlu mengenal pasti kehendak atau arahan soalan dalam soalan. Okey, maksudnya kamu perlu mengenal pasti kehendak soalan tersebut. Sama ada mencari kebaikan ataupun kebaikan-kebaikan menabung ataupun cara-cara mengatasi gejala sosial dalam kalangan remaja. Contoh, jadi kamu perlu mengenal pasti kehendak soalan, okay, dan arahan soalan tersebut. Dan pelajar perlu meneliti, okay, perlu teliti semasa menjawab soalan supaya kamu tidak tersasar. Baiklah, murid perlu membaca bahan. Kamu akan diberi sebuah petikan yang diberi, okay, sebuah petikan, dan bahan petikan tersebut kamu akan diberi dalam soalan, dan kamu harus mengenal pasti idea utama. Kenal pasti idea utama. Format menulis pendahuluan adalah seperti berikut. Okey. Petikan membincangkan, lepas itu kemudian tulis idea utama. Petikan membincangkan cara-cara menabung, contohnya. Okey, ataupun petikan membincangkan cara-cara mengatasi gejala sosial dalam kalangan remaja, contoh. Okey, jangan tulis petikan tersebut membincangkan, tidak perlu, tak perlu tulis petikan tersebut. Petikan membincangkan, terus tulis. Okey, terus tulis idea utama. Okey, dalam perenggan kedua, isi tersurat. Okey, siapa yang masih ingat apakah maksud isi tersurat? Isi tersurat ialah isi penting yang terdapat di dalam petikan. Okey, di dalam bahan tersebut. Anda harus, okey, pelajar harus mengenal pasti isi tersurat di dalam petikan yang diberi. Baiklah, murid perlu mencari 6 isi tersurat berdasarkan bahan yang diberi. Dalam perenggan kedua ini, pelajar atau murid perlu mencari 6 isi tersurat. Ya, berdasarkan bahan yang diberi. Kalau kurang, maksudnya kamu punya markah pun akan jadi kurang. Faham? Murid perlu mematuhi format menulis perenggan kedua seperti berikut. Salah satu idea utama, termasuklah isi penting pertama. Selain itu, isi penting kedua. Seterusnya, isi penting ketiga. Tambahan pula, isi penting keempat. Selanjutnya, isi penting kelima, akhir sekali isi penting keenam. Baiklah pelajar, dalam pemarkahan isi tersurat ada 6 isi maksudnya 6 markah.
Okey, jangan kurang daripada 6 markah. Kerana kalau kamu kurang daripada 6 markah, sudah pasti markah kamu akan menjadi kurang lah. Okey, jadi lihat perenggan yang ketiga. Okey, perenggan ketiga. Kita sudah masuk dalam perenggan 2, sekarang ini perenggan ketiga. Cikgu harap kamu ingat, okey, kamu ingat cara untuk menulis, okey, ayat-ayat yang digunakan di dalam perenggan kedua. Penanda wacana itu sangat penting bagi menghubungkan idea-idea utama yang telah kamu kenal pasti, okey, daripada petikan. Jadi kalau kita lihat dalam perenggan ketiga, penutup, murid perlu menulis satu ayat sahaja, sama juga dengan perenggan pertama tadi, iaitu pendahuluan. Pendahuluan dan penutup, ingat, hanya satu ayat sahaja. Tidak perlu ayat yang berjelah-jelah. Okay? Tidak perlu bagi contoh, tidak perlu bagi huraian. Hanya bagi satu ayat, okay? Ada subjek, ada predikat. Sudah cukup. Okey, jadi murid hanya perlu menulis satu ayat sahaja. Markah yang diberi untuk penutup 2 markah. Sama juga dengan pendahuluan. Boleh faham? So, format menulis penutup adalah seperti berikut. Kesimpulannya, semua pihak haruslah bagi cadangan. Okey, bagi cadangan. Dan agar bagi harapan. Maksudnya kamu sudah bagi watak di sini, haruslah bagi cadangan. Dan juga harapan. Contohnya kesimpulannya, semua pihak haruslah berganding bahu membentras jenayah agar negara kita aman dan damai. Boleh faham? Jadi maksudnya cadangan itu sudah kamu bagi, ada ayat lengkap yang telah kamu berikan dan kamu boleh diberi 2 markah. Apa jadi kalau kamu hanya bagi cadangan? Kalau kamu hanya bagi cadangan sahaja, sudah pasti kamu hanya dapat 1 markah. Okey? Dalam kesimpulan ini kamu harus bagi 2 kamu harus bagi cadangan dan juga harapan. Nah, pelajar semua, selepas kamu siap menulis karangan ini, kamu harus mengira patah perkataan. Okey, setelah selesai menulis rumusan PT3 di sebelah kanan, pastikan tidak lebih daripada 100 patah perkataan. Boleh faham? Okey, jadi ini ialah contoh pemindahan maklumat. Kamu akan diberi sebuah bahan. Petikan ini harus kamu baca dengan teliti. Okey, membaca arahan. Kamu harus baca arahan dengan teliti, kehendak soalan, kehendak rumusan tersebut, dan juga apakah yang terkandung di dalam petikan. Kamu harus memahami. Okey, kelas? Jadi ini saja untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi pada hari yang akan datang.